bagi aksara pada kali ini yang bertajuk penerimaan hadis dhaif dalam riwayat sirah, insya-Allah. Dan panel kita pada hari ini dijemput khas daripada Malaysia, iaitu Profesor Madya, Dr. Rozaimi Ramli, insya-Allah. Okey, saya pun cuma saya nak bagi tahu untuk kepada AB Prisma ataupun yang nak bertanyakan soalan, kalian boleh angkat tangan untuk dalam Zoom untuk kita tahu siapa yang nak bertanyakan soalan dulu satu-satu. Dan juga yang mana nak bertanya dalam ruangan chat Zoom pun boleh type di ruangan Zoom. Nanti saya akan bacakan pada sesi Q&A nanti last sekali, insya-Allah. Okay, saya pun tak nak panjangkan masa, insya-Allah saya jemput kepada Profesor untuk meneruskan sesi talk kita pada kali ini, insya-Allah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya saya mengalu-alukan ataupun orang kata apa, yang dikasihi, yang dihormati pengurusi pengajaran majlis Asrar. Ni Asrar kan? Baik. Ya. Yang berusaha untuk berhubung dengan saya untuk menganjurkan majlis pada petang ini. Di Malaysia dah petang lah, di Jordan pagi lagi, untuk kita membicarakan serba sedikit berkaitan dengan disiplin para ulama apabila menerima hadis-hadis yang dhaif di dalam bab sirah. Baik. Anjuran hari ini adalah anjuran Prisma. Saya bila Prisma jemput ni, saya ada kenangan banyak dengan Prisma. Sewaktu saya buat PhD di Jordan dulu, Prisma antara persatuan yang banyak menjemput saya untuk mengisi slot bersama dengan mereka. Masa tu batch Ustaz Said Husaini, Ustaz Fahmi Rusli, Ustaz Qarni Idrus. Jadi mereka pun telah menjadi tokoh-tokoh besar. Antaranya juga Syahrul Nizam yang telah menjadi pegawai pejabat mufti wilayah sekarang ni. Jadi mereka ini juga telah menjadi asatizah, yang telah menjadi tokoh. Jadi saya juga mendoakan agar antum semua menjadi tokoh yang besar satu hari nanti, berbakti dalam dakwah di Malaysia insya-Allah, berusaha untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Baik, kita nak bincang tentang isu hadis dhaif di dalam sirah. Sebelum saya nak bincang yang tu, kita kena tahu dulu hadis ni apa. Suara saya okey ke? Dengar jelas ke? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada berbentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan. Bahkan sebahagian ulama meluaskan lagi au sifatin
khilqiyatin aw khuluqiyah, ataupun sesuatu yang berbentuk sifat, sama ada sifat itu berkaitan dengan kejadian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Maka kita semua tahu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi menjadi rujukan. Ada masalah, sahabat terus bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kekeliruan dalam agama, sahabat terus bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat satu perkara, sahabat tengok, sahabat riwayat dan sahabat bagi tahu seperti mana yang Nabi lakukan. Maka waktu Nabi ada ni, tak ada masalah pun pada sahabat. Sebahagian daripada mereka menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar hadis seperti mana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sentiasa melazimi majlis Nabi. Sebahagian daripada mereka tidak hanya berpada dengan menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada di kalangan mereka juga yang bertanya soalan kepada Nabi. Seperti mana orang-orang yang datang daripada pedalaman, orang-orang Badui. Sebab itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna natamanna ay ya'tiya a'rabiyul aqil fayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Yang bermaksud, atau kama qala, Anas kata, kami suka kalau ada orang-orang Badui yang berakal, orang-orang Badui yang cerdik datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami berada di sisi Nabi supaya kami boleh belajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan dia. Jadi ada yang bertanya Nabi. Ada juga di kalangan sahabat yang tidak hanya berpada menghadiri majlis, yang tidak rasa cukup dengan bertanya Nabi. Di kalangan mereka ada juga yang menulis hadis. Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang sahabat ni untuk menulis hadis, seperti mana hadis Abu Sa'id Al-Khudri daripada Imam Muslim meriwayatkan, yang mana kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la taktubu anni faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhuh. Jangan kamu tulis daripada aku. Sesiapa yang menulis daripada aku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia memadamnya. Maka pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ada larangan untuk menulis. Tetapi para ulama, seperti mana yang disebutkan oleh guru saya sendiri, iaitu Muhammad Abu Lais, Profesor Dr. Muhammad Abu Lais Al-Khairabadi, seorang pensyarah hadis di UIA, dia mengatakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk larangan menulis ini merupakan satu larangan kerana pada zaman itu alat tulis sangat-sangat sukar untuk didapati dan kebanyakan daripada sahabat itu tidak pandai untuk menulis. Tetapi di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat untuk menulis, antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada dia keizinan untuk menulis, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada dia, uktub fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yakhruju minhu illa haq. Tulis. Kerana Abdullah bin Amr bin Al-As dia menulis hadis. Kemudian dia dilarang oleh Quraisy sebab dia kata putus. Zoom putus. Zoom apa? Dekat Zoom tak ada live. FB pun tak ada. Sabri. Maaf. Sekejap ada masalah teknikal. Maaf Prof. Di Zoom ada problem, tapi FB lah kita dah jalan dah. Kita boleh teruskan lah. Dekat Zoom saya kita akan settlekan. FB lah dah jalan dah. Baik, kita teruskan Baik, Abdullah bin Amr dia menulis hadis daripada Nabi SAW seperti mana yang dia sendiri sebut. Dia kata kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Aku menulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak menghafalnya. Fanahadni Quraisy, dia kata. Quraisy melarang aku. Wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa basyaru yatakallamu fir ridha wal ghadab. Adakah kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia adalah manusia yang bercakap dalam keadaan suka dan tak suka? Kata Abdullah bin Amr, fa amsaktu 'anil kitabah wa sa'altu zalika li Rasulillah SAW. Aku pun berhenti menulis dan aku menyebutkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun ambil tangan dia letak kat mulut. Nabi kata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, tulis, tidak keluar daripada perkara ini melainkan hanyalah kebenaran. Maksudnya arahan Nabi SAW untuk tak boleh tulis tu hanyalah arahan bagi sebahagian, keizinan untuk menulis juga keizinan untuk sebahagian. Yang pandai menulis macam Abdullah bin Amr, bolehlah, sebab Abdullah bin Amr ni memang kalau kita baca sejarah pun dia seorang yang pandai, sebab tu Nabi hantar dia belajar untuk bahasa Hebrew kan. Sebab dia memang pandai ya. Baik. Bila Nabi SAW dah tak ada, Nabi dah wafat, maka para sahabat merasakan keperluan untuk menulis hadis. Untuk terus menulis hadis dan untuk memelihara hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu kata Ibn Abbas kata, lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu li rajulin minal ansar halummu falnas'al ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir. Yang bermaksud, bila Nabi wafat saja, aku berkata kepada salah seorang daripada Ansar, jom kita pergi tanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka pada hari ini masih lagi ramai. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu hadis berkembang, ilmu hadis melalui proses yang sukar, tetapi ulama hadis tetap menjaga ketulinan, meletakkan batu asas untuk memelihara hadis. Sebab itu orang pernah bertanya kepada Abdullah Ibnul Mubarak, ketika hadis yang palsu berleluasa, ketika hadis yang dhaif berleluasa, maka orang tanya kepada Ibnul Mubarak, banyak hadis-hadis yang teruk-teruk ni macam mana kita nak buat? Kata Ibnul Mubarak, ya'ishu lahal jahabizah. Oleh kerana itulah tokoh-tokoh dan jago-jago hadis hidup untuk mengenal pasti dan menyaring mana satu yang betul, mana satu yang tak betul, mana satu yang dhaif, mana satu yang sahih. Jadi oleh kerana itulah ilmu hadis ni muncul dan diamalkan oleh para ulama. Semenjak daripada Nabi ada lagi, dia berkembang demi berkembang, dia orang kata apa, saling lengkap menurut kepada kesesuaian zaman, ya. Kerana apa? Kerana setiap zaman cabaran terhadap hadis itu berbeza. Apabila berlakunya pembunuhan Osman, munculnya hadis palsu, munculnya hadis yang pelik-pelik, maka ulama ketatkan lagi penerimaan, diletakkan sanad, munculnya ilmu jarah wa ta'dil seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mana dia dibacakan kepada dia, anak murid Ibnu Abbas ni nama Bushair Al-Adawi. Bushair ni dia baca kepada Ibnu Abbas satu hadis. Dia baca hadis, Ibnu Abbas dia tak dengar aje. Falam ya'zan Ibnu Abbas li hadisihi. Ibnu Abbas tak dengar pun kan bacaan hadis yang dibaca oleh Bushair. Ya Bushair ni dia tegurlah Ibnu Abbas, dia kata, ya Ibnu Abbas, mali lam araka tasma' li hadisi wa hadithuka bi hadisi min Rasulillah SAW wa lam tasma'. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, kenapa aku tengok kau tak dengar pun hadis yang aku baca? Aku bacakan kepada kamu hadis daripada Nabi SAW, kau tak dengar pun. Kata Ibnu Abbas apa? Apa kata Ibnu Abbas? Dia kata, inna kunna marratan idza sami'na hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtaradna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina walakinna an-nas lamma rakiba as-sa'ba waz-zalul wa lam nasma' illa mimman na'rif. Yang mana kata Ibnu Abbas, dulu sebelum zaman ini, sesiapa yang membacakan kepada kami hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan beliakkan biji mata kami. Kami akan tadahkan telinga kami untuk dengar. Tetapi ketika mana manusia ini sudah mula menunggang, yang jinak pun dia tunggang, yang liar pun dia tunggang. Maksudnya itu bahasa metafora lah. Biasanya orang dia tak tunggang tunggangan ataupun kuda ataupun unta yang liar, dia kena tarwid dulu, dia kena latih bagi dia jinak dulu baru kita boleh tunggang dia. Hadis ni pun macam tu. Ada hadis yang jinak. Jinak ni maksud kita biasa dengar hadis tu daripada Nabi, daripada sahabat, daripada generasi, dia tersebar dalam masyarakat. Ada hadis-hadis yang pelik. Hadis-hadis yang pelik ni macam hadis yang liar lah. Patutnya kena masuklah proses untuk tarwid dulu. Patutnya kena masuk proses untuk kita tengok dulu status dia. Jadi
pada zaman Ibnu Abbas berbicara dengan Bushair tu, Ibnu Abbas kata, orang dah mula tak peduli. Hadis yang dikenali pun dia ambil, hadis yang tak dikenali pun dia sebarkan. Kata Ibn Abbas, falam nasma illa mimman na'rif. Bila dah muncul zaman itu, maka kami tak dengar melainkan daripada orang yang kami kenal saja. Maka muncullah ilmu hadis itu, orang kata apa, diletakkan qanunur riwayah, diletakkan undang-undang periwayatan. Dan yang pertama yang menulis tentang ilmu hadis secara, orang kata apa, secara tersusun dan teratur. Walaupun sebelum tu ilmu hadis dah ada, tetapi belum disusun dalam bentuk penulisan yang teratur. Orang yang pertama yang menulis ilmu hadis secara tersusun dan teratur ialah imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dia Ar-Risalah, sehingga dia digelar sebagai seorang pembela kepada sunnah, Nasirus Sunnah. Kenapa dia digelar sebagai Nasirus Sunnah? Kerana dia menulis kitab Ar-Risalah, membicarakan tentang ilmu-ilmu hadis, membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan hadis dan membela ilmu hadis di sisi ahli sunnah daripada bid'ah-bid'ah yang telah mengganggu gugat keaslian hadis daripada kalangan mereka-mereka yang bermazhab Mu'tazilah pada masa itu. Ini yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi bila kita sebut tentang qanunur riwayah, sebelum kita nak bincang tentang hadis dhaif ini, kita kena tahu ulama-ulama meletakkan syarat. Hampir sepakat para ulama mengatakan syarat untuk menjadikan sesebuah hadis itu adalah hadis yang sahih, sesebuah hadis perlu melalui 5 syarat. Ataupun perlu menepati 5 syarat. Ataupun 5 benda mesti ada pada sesebuah hadis nak menjadikan ia sahih. Yang pertama, adalatul ruwah. Adalatul ruwah ini kredibiliti perawi. Macam mana nak riwayat sesebuah hadis, nak diterima sesebuah hadis kalau perawinya tidak ada kredibiliti? Apa itu kredibiliti? Ada 5 syarat nak jadikan perawi itu berkredibiliti. Ini semua awak semua dah belajar dah dalam ulum hadis ni. Saya sebut secara laju ni sebab kita nak ulang kaji dulu sebelum nak masuk pada perbahasan kita yang agak sedikit berat lagi. Okey, 5 syarat nak jadikan perawi kredibiliti. Muslim, berakal, baligh, tidak melakukan dosa besar, tidak sentiasa melakukan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar dan tidak tercemar maruah. Ini 5 perkara. Ghairu makhrumil muru'ah, tidak tercemar maruah. Jadi ini 5 perkara. Bila perawi itu berkredibiliti, maka dia mencukupi syarat yang pertama. Macam mana nak tahu perawi ni kredibiliti ataupun tidak? Sama ada dengan syuhrah. Imam Syafi'i sebagai orang yang masyhur, sebagai perawi yang thiqah. Kalau Imam Syafi'i punya riwayat, kita tak check lah Imam Syafi'i ni siqah ke tidak, memang kita dah tahu. Imam Malik umpamanya, syuhrah, masyhur. Begitu juga, ada juga bitansis. Perawi-perawi yang kita tak kenal dia secara masyhur, kadang-kadang yang ni kita kena tengok ulama hadis kata apa. Umpamanya, perawi-perawi semisal Qatadah bin Di'amah. Mungkin ada di kalangan kita yang tak kenal. Jadi kita kena semak ulama jarh wa ta'dil kata apa. Qatadah ini min a'immatil a'lam, di antara tokoh-tokoh besar yang menjadi anak murid kepada Anas bin Malik. Laith bin Sa'ad, dia adalah perawi yang siqah dan seumpamanya. Baik, itu siqah dari sudut kredibiliti. Dia ada satu lagi. Kerana kredibiliti tak cukup. Berapa ramai orang yang baik, orang saleh, tapi ingatan teruk. Berapa ramai di kalangan perawi yang merupakan perawi yang baik tetapi banyak silap. Maka ulama letakkan syarat yang kedua, iaitu dhabtur ruwah. Pemeliharaan perawi terhadap hadis. Dhabit ni ada 2. Satu dhabtus sadar, satu lagi dhabtul kitab. Dhabtus sadar dia hafal dalam dada dia. Dia hafal dalam dada dia. Jadi ingatan kuat lah. Antaranya macam Zuhri lah. Zuhri ingatan kuat. Sebab tu dia kata kalau aku pergi pasar, aku tutup telinga dengan kapas. Sebab aku takut orang sebut satu benda yang kotor masuk dalam jiwa aku, tak boleh lupa dah. Ini zaman dulu lah. Ingatan kuat. Hafal. Dan ada satu lagi dhabtul kitab. Dhabtul kitab ni dia tak hafal. Tapi dia tulis dalam kitab, ulama letak syarat. Dia mesti jaga kitab dia dengan betul. Lepas tu belajar-belajar ya. Dia tak jadi syarat nak jadi perawi ni, nak jadi perawi yang kuat ni mesti hafal. Sebab kadang-kadang ada orang kata kan, kau belajar hadis Belajar hadis apa? Hadis pun tak apa, berapa ratus ribu apa hadis? Kan? Dia tak syarat. Kerana perawi-perawi bukan semua hafal. Ada yang pelihara kitab. Saya bagi contoh. Ma'mar bin Rashid
As-San'ani. Perawi Sahih Bukhari. Dia kalau Sahih Bukhari ni memang hebat lah. Siapa yang boleh masukkan nama dalam Sahih Bukhari tu, kira orang kata apa? Power sungguh lah. Power Rangers lah kan. Hebat. Jadi, Ma'mar bin Rashid ni, dia ada satu masalah dia. Iaitu, dia ni jenis Dabtul Kitab. Dia tak hafal banyak hadis dia. Tapi dia tu banyak lagi lah daripada kita. Kan? Banyak lagi dia hafal daripada kita. Cuma bila dia pergi ke Basrah, dia berasal daripada Yaman. Sana'a, Yaman. Dia berasal daripada Yaman. Bila dia pergi ke Basrah, dia lupa bawa catatan dia. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Buku file boleh letak dalam Google Drive, anytime boleh retrieve. Kalau saya lupa bawa pen drive pun saya boleh ambil dekat Jordan. Saya katalah saya pergi musafir Jordan, saya boleh retrieve daripada Jordan, buka email, buka Google Drive, boleh dapat. Zaman dulu tak ada. Lupa bawa buku catatan hadis, lupa lah. Tak bawa. Jadi bila sampai di Basrah, orang minta dia baca hadis sebab orang tahu dia tokoh besar di Yaman. Jadi bila dia baca tu, dia berdasarkan ingatan dia. Maka hadis yang dia baca di Basrah, anak murid Basrah yang riwayat daripada dia, banyak hadis-hadisnya bermasalah. Kenapa? Kerana dia baca ikut ingatan. Sedangkan dia tu Dabtul Kitab. Begitu juga bila dia menghadiri majlis-majlis ilmu di Basrah, dia dengar daripada tok-tok guru Basrah, bila dia bawa balik hadis tu ke Yaman, dia baca di Yaman berdasarkan ingatan dia. Maka banyak juga problem pada hadis-hadis yang dia riwayat daripada orang Basrah. Jadi sebab itu ulama buat satu kaedah. Mana-mana riwayat yang orang Basrah riwayat daripada Ma'mar dan Ma'mar riwayat daripada orang Basrah, tidak boleh diterima secara mutlak sehingga kita buat perbandingan dengan riwayat orang Yaman sendiri. Kerana Ma'mar ni waktu dia pergi ke Basrah, dia lupa bawa buku catatan dia. Dia hanya bergantung kepada ingatan dia. Yang ingatan dia ni ada kadang-kadang berlaku kesilapan. Okey, dabit. Ya, tak semestinya orang tu baik, riwayat jadi betul. Sebab itu kata Abdul Rahman bin Mahdi, dia kata khislatan la yastaqimu fihima husnuz zan. Dua perkara yang tak boleh untuk bersangka baik. Al-hukmu wal hadis. Hukum dan hadis. Hukum ni maksudnya perbicaraan mahkamah. Hakim tak boleh sangka baik. Orang datang kat hakim, Tuan Hakim, saya nak dakwa dia mencuri harta saya. Hakim pun tengok dekat orang yang cakap tu, sangka baiklah, bulan-bulan puasa ni tak payahlah nak dakwa orang. Maka kes mahkamah tak berjalan. Hakim kena ambil kes, kena tengok bukti. Tak boleh kata kita kena sangka baik sama orang Islam. No, kena tengok bukti, kena tengok fakta kes. Kemudian buat hukuman selayaknya. Wal hadis, dan juga hadis. Hadis pun tak boleh sangka baik. Serban dia besar kot sampai tutup telinga. Takkan hadis yang dibaca salah. Dia punya hal. Hadis yang dia baca hal yang berbeza. Sebab itu Imam Malik Imam Malik rahimahullah, ketika mana ada satu kes, Imam Malik ni dia terkenal sebagai perawi yang memilih guru. Dia tak akan ambil riwayat daripada perawi yang dhaif. Sebab itu Imam Malik pernah ada satu perkataan dia yang sangat masyhur. Dia kata, laqad adraktu fi hadhihi al-asatin 30 rawiyan kulluhum yaqul qala Rasulullah fama akhadhtu minhum syai'ah wa inna ahadahum law i'tumina ala baiti malil muslimin lakana amina walakinnahum laysu min ashabi hadha sya'an. Kama qala Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, aku berjumpa dengan 30 orang. Kata saya 30, Imam Malik kata. 30 atau 70 gitulah lebih kurang. Tapi ramailah, aku berjumpa ramai di kalangan perawi-perawi hadis di tiang-tiang Masjid Nabawi ini. Sebab Imam Malik duduk di Madinah. Jadi dekat Masjid Nabawi pada masa tu ramai perawi hadis membaca hadis. Setiap daripada mereka menyebutkan qala Rasulullah. Setiap daripada mereka membacakan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda. Fama akhadtu minhum syai'a. Aku tak ambil satu pun hadis mereka. Kenapa Imam Malik tak ambil? Imam Malik kata, wa inna ahadahum, setiap daripada mereka, lawi tumina ala baiti malil muslimin lakana amina. Setiap daripada mereka tu yang aku tak ambil hadis mereka, kalau mereka ni diberikan amanah untuk menjaga baitul mal orang Islam, untuk menjaga harta orang Islam, mereka amanah, mereka orang baik.
walakinnahum laisu min ashabi adzsya'an. Tetapi aku tak ambil daripada mereka kerana mereka ni bukan orang yang berada dalam bidang hadis. Mereka bukan pakar, mereka tak bagus dari sudut ingatan, mereka tak teliti. Jadi sebab itu tak diterima riwayat mereka. Imam Malik tak terima. Bahkan Imam Malik pernah satu hari terpesona dengan seorang perawi. Nama perawi itu Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Seorang perawi yang selalu duduk di masjid, suka menangis. Duduk kat masjid, doa nangis. Duduk kat masjid, zikir nangis. Orang baik, orang saleh, orang yang suka bermuhasabah. Imam Malik ambil riwayat daripada dia kerana bersangka baik. Tiba-tiba Imam Malik dapati riwayat dia banyak salah. Ingatan dia tak kuat. Imam Malik kata apa? Last kali Imam Malik kata, gharrani kasratu bukaihi fil masjid. Dia banyak menangis di masjid. Itu menyebabkan aku terpedaya dengan dia. Sedangkan bila aku semak hadis dia, memang hadis dia bermasalah. Jadi sebab itu ulama letak syarat yang kedua, iaitu mesti jaga riwayat dengan betul. Yang ketiga, sanad bersambung. Sanad bersambung ni, setiap perawi dalam salasilah sanad tu mesti ambil daripada orang sebelumnya, ambil daripada orang sebelum, ambil daripada orang sebelum, tidak ada gap di antara mereka. Kerana apa? Kerana kita tak nak ada perawi yang tak dikenali, ada perawi yang kita tak tahu berada dalam sanad, takut mengganggu kesahihan sanad. Ya. Baik, yang keempat, tidak ada syaz. Kadang-kadang perawi baik dah, ingatan kuat dah. Ingatan kuat tak bermakna tak silap. Mesti ada silap. Sebab itu Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, kawan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pengajian hadis, dia kata apa? Man zalladzi la yukhti. Siapa yang tak pernah silap? Bahkan ulama hadis kata, man idda'a annahu lam yukhti faqad kadzib. Siapa yang mendakwa dia tak pernah silap, maka dia tipu. Kerana mesti ada silap. Baik. Bila ada riwayat-riwayat yang silap, walaupun daripada perawi yang siqah, perawi yang diketahui sebagai ingatan kuat dan seumpamanya, maka riwayat itu boleh jadi syaz dan riwayat itu boleh jadi ma'lul, cacat. Jadi cukup 5 syarat ni, barulah sesebuah hadis itu boleh dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tak cukup, maka tak boleh jadi. Satu tak cukup, hadis terus jadi dhaif. Jadi bila hadis yang dhaif ni, dia ada kategori juga. Ada yang dhaif itu dikategorikan sebagai dhaif yang ringan, ada kategori yang dhaif berat. Dhaif berat macam hadis palsu, macam hadis mungkar, macam hadis matruk, macam hadis ma'lul. Ini semua hadis-hadis yang bertaraf dhaif berat. Apa maksud hadis dhaif berat? Pastinya ia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bukan daripada Nabi, kita kena tengok. Kalau orang tu sengaja riwayat sesuatu yang bukan daripada Nabi, dia sandar dekat Nabi, maka hadis tu palsu. Kalau orang tu tak sengaja, dia tersilap. Contohnya macam ada satu kisah, seorang tok guru tengah baca hadis, tengah baca sanad. Kan dia baca sanad, haddatsana fulan wa fulan wa fulan an fulan an fulan an fulan. Anak murid ni tengah tengok tok guru lah, tulis sanad. Tok guru tengah pandang anak murid, tengok-tengok ada seorang tengah masuk. Sabit masuk. Bila Sabit masuk, seorang perawi tu nama dia Sabit, dia masuk, tok guru tengok Sabit. Dia tengok muka anak murid itu bercahaya. Orang saleh. Anak murid tak nampak sebab anak murid duk pandang guru sambil menulis sanad. Terus tok guru tegur Sabit. Tok guru kata, man kasurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Sesiapa yang solat malamnya banyak pada waktu malam, siapa yang solat malam dia banyak, maka waktu siang mukanya akan bercahaya, mukanya akan jadi elok. Tok guru ni, dia maksudkan perkataan itu ditujukan kepada anak murid dia yang bernama Sabit. Anak murid yang sedang tulis ingat, itu hadis untuk sanad yang mereka sedang tulis. Tersilap. Itu bukan hadis daripada Nabi SAW. Tetapi orang yang sedang menulis menyangka itulah hadis untuk sanad yang tok guru sedang baca. Maka riwayat itu dihukum sebagai riwayat yang mungkar. Kerana apa? Kerana tersilap dalam nukilan. Itu bukan daripada Nabi SAW. Dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai hadis dhaif ringan. Hadis dhaif ringan, dia bukan hadis yang ditolak secara total. Nak terima boleh, tetapi hanya dalam beberapa keadaan. Sebab itu,
Sekejap saya kongsikan kepada pelajar-pelajar semua perkataan Al-Imam Al-Iraqi. Nampak ke? Nampak? Ke kecil? Nampak. Saya besarkan sikit. Okey, jelas. Nanti Jelas, kena spotlight kan Prof. Ya. Okey, cantik. Kemas. Okey. Kata Al-Imam Al-Iraqi, dia kata, ya, wa amma ghairul mawdu' fajawwazu at-tasahul fi isnadihi wa riwayatihi min ghairi bayanin li dha'fihi idza kana fi ghairi al-ahkam wal aqaid bal fi at-targhib wa at-tarhib min al-mawa'idh wal qasas wa fadail al-a'mal wa nahwiha. Kata Al-Imam Al-Iraqi, guru kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata, ada pun hadis yang bukan palsu, maka ulama bermudah-mudah di dalam sanadnya dan periwayatannya, walaupun tanpa menjelaskan kedaifannya, jika ia bukan dalam bab hukum dan bukan dalam bab akidah. Bahkan di dalam bab targhib, galakkan untuk beramal, wa tarhib, ancaman untuk melakukan perkara dosa, daripada mawa'iz, daripada nasihat-nasihat, wal qasas, kisah-kisah, dan fadailul a'mal dan seumpamanya. Amma idza kana fil ahkami syar'iyyah minal halal wal haram, adapun jika dalam bab hukum syarak daripada halal dan haram dan seumpamanya dan selainnya, au fil aqaid, ataupun dalam bab akidah seperti sifat Allah, wa ma yajuz wa ma yastahil alaih, apa yang boleh untuk Allah, apa yang mustahil pada Allah dan seumpamanya, falam yarau tasahul fi dhalik, dan mereka tidak membenarkan untuk kita bermudah-mudah di dalamnya. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ya, kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok dalam isu ni, memang ulama meletakkan keringanan di dalam untuk menerima hadis-hadis yang lemah ini, tetapi lemah yang bukan lemah yang berat lah, bukan kategori dhaif berat, dhaif yang ringan. Apa itu dhaif ringan? Dhaif ringan ni biasanya ada 3 kategori. Siapa yang baca buku Syekh Mahmud Tahan, Taisir Mustalah Hadis, dia akan tahulah ada 3 kategori, ada 3 sebab hadis menjadi dhaif ringan. Yang pertama, sanad yang terputus. Yang kedua, perawi yang tidak dikenali berada dalam sanadnya. Dan yang ketiga, ingatan perawi yang buruk. 3 kategori ni, salah satu daripadanya hadis dhaif ringan. Baik, dhaif ringan ni boleh ke tak pakai? Iraqi kata tadi boleh. Selain daripada akidah, selain daripada hukum hakam, boleh pakai. Termasuk dalam bab qasas tadi dia kata. Qasas, kisah-kisah. Kisah-kisah ni masuk apa? Masuklah sirah sekali. Sirah pun termasuk dalam kisah-kisah di zaman Nabi SAW. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ya, di kesempatan ini, kita nak tengok macam mana cara ulama dulu, ya, menggunakan riwayat ataupun kita panggil menggunakan ilmu ataupun riwayat-riwayat yang dhaif di dalam bab sirah. Di dalam bab sirah. Sekejap, saya bukakan fail ni supaya kita sama-sama bincang, ya. Sekejap. Okey. Nampak ke? Okey, nampak. Clear. Okey. Ini sebahagian daripada artikel yang saya pernah tulis lah. So kita bincang di sini, kita tengok. Silap. Okey. Kita tengok syarat ulama nak guna hadis-hadis yang dhaif di dalam bab sirah. Okey. Dia ada 2 kategori lah. Ada syarat, ada lapangan. Lapangan mana yang boleh guna, lapangan mana yang tak boleh guna. Okey, kita tengok syarat yang pertama. Ulama letak syarat, ya, nak
menggunakan riwayat sirah dalam bab orang kata apa? Nak menggunakan riwayat dhaif dalam bab sirah boleh mereka kata. Tapi digunakan riwayat yang dhaif ni untuk melengkapkan sesebuah kisah. Untuk melengkapkan sesebuah kisah ataupun untuk orang kata apa? Macam menyempurnakan lagi kisah yang telah datang dalam hadis yang sahih. Kadang-kadang hadis sahih ni dicerita bab sirah tapi dia tak sempurna. Dia ada lompong-lompong. Sebab ulama hadis ni sebahagian mereka bila riwayat hadis-hadis yang berkenaan dengan sirah ni, tujuan mereka bukan nak cerita kronologi kisah, tetapi mereka nak ambil hukum hakam daripada dia. Mungkin juga mereka nak kumpulkan riwayat sahaja. Dia tak peduli pasal kronologi. Jadi ulama-ulama sirah terpaksa meneliti riwayat-riwayat yang dhaif ni untuk melengkapkan plot-plot kisah tersebut. Tu syarat yang pertama, asal kisah tu mesti sabit lah. Asal kisah mesti ada. Baru diterima hadis dhaif berikut untuk melengkapkan hadis. Untuk melengkapkan hadis yang sahih. Kita nak terima hadis dhaif untuk melengkapkan kisah, boleh. Asal kisah tu mesti sabit. Kalau asal kisah tu tak sabit, maka tak diterima lah. Sebab itu antara yang baru-baru ni viral kan. Yang baru-baru ni viral, kita sebutkan di antara perkara yang tidak diterima ialah apabila orang duk mula sebarkan kononnya Nabi SAW waktu Isra' dan Mi'raj dilarang untuk buka capal dia. Itu adalah riwayat yang palsu. Demikian yang disebut oleh ulama-ulama hadis, antaranya Al-Laknawi. Dia kata tak sahih kisah yang Allah Ta'ala tak bagi Nabi buka capal tu. Tu Nabi pakai capal ke tak, Ustaz? Tak tahu. Kerana tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan tentang benda tu. Syarat yang kedua, nak menerima sesebuah hadis yang dhaif untuk melengkapkan kisah yang sahih ataupun untuk melengkapkan kisah di dalam sirah, syarat yang kedua, mesti ittihadul qissah. Mesti ada kesatuan di dalam kisah. Kalau hadis yang sahih cerita pasal kisah ni, hadis yang dhaif cerita pasal kisah yang lain, tak boleh digunakan untuk tak boleh gunakan yang dhaif ni untuk melengkapkan kisah yang tu. Kerana kisahnya telah berbeza. Adakah orang yang buat macam ni? Ada pelajar-pelajar yang rahmati Allah sekalian, kerana mereka tak sangka itu adalah kisah yang berbeza. Mereka ingat tu kisah yang sama. Kita tengok kat situ. Saya sebut. Ya. Kita tengok contoh lah. Okey, tengok contoh. Baik. Di antara contohnya ialah dalam membicarakan tentang riwayat yang menyatakan bila ayat tayammum ni turun. Sebahagian ulama sirah menggunakan riwayat yang kata ayat tayammum ni turun ketika mana peperangan Banil Mustaliq. Sebab dalam kisah ni ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mana Aisyah kata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi hatta idza kunna bil baida aw bada'at al-jaysh inqata'a iqdul li. Aisyah kata, kami keluar bersama dengan Nabi fi ba'd asfarihi. Okey, fi ba'd asfarihi. Aisyah tak bagi tahu dalam peperangan yang mana, dia cuma bagi tahu dalam permusafiran. Dalam salah satu daripada permusafiran, kami bersama dengan Nabi, Aisyah pun ikut sekali. Bila sampai dekat Baida, rantai Aisyah jatuh, terputus. Fa aqama Rasulullah SAW ala iltimasi wa aqama an-nasa ma'ahu. Jadi Nabi pun arah supaya dicari Aisyah punya rantai tu. Walaisu alama, manusia lain pun cari, sahabat lain pun cari. Wa aqama an-nasu ma'ahu, manusia pun cari, walaisu alama, mereka tak ada air. Fa atan nas ila Abi Bakr as-Siddiq. Orang pun jumpa Abu Bakar lah, sebab Abu Bakar kan anak bapa Aisyah. Faqalu ala tara ma sana'at Aisyah. Mereka kata dekat Abu Bakar, kamu tidak tengok ke apa yang Aisyah buat? Fa aqamat bi Rasulillah SAW wan nas walaisu ma'alama walaisa ma'ahum. Dia duduk dengan Nabi, manusia duk cari dia punya rantai, air tak ada. Maka Abu Bakar pun datang. Waktu tu Aisyah kata, wa Rasulullah SAW wadi'u ra'sihi ala fakhidhi.
Waktu tu Nabi meletakkan kepala Nabi di atas peha aku. Qad nama, Nabi sedang tidur di atas riba aku. Faqala, habisti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma. Kamu tahan Nabi dekat bersama kamu. Manusia kat tempat lain tu, manusia kat luar ni sedang cari rantai kamu. Dan mereka tak ada air. Kan? Faqalat Aisyah. Aisyah kata apa? Fa'atabani Abu Bakar. Wa qala ma syaa Allahu ay yaqul. Wa qala ma syaa Allahu ay yaqul. Abu Bakar marah aku dan disebut apa yang Allah Taala izinkan untuk disebut. Wa ja'ala yat'anuni bi yadihi fi khasirati. Abu Bakar pun ambil jari dia, cucuk dekat kawasan pinggang aku. Cucuk. Abu Bakar ni marahlah. Marah kat Aisyah. Fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulullah SAW ala fakhidhi. Dan tidak ada yang menghalang aku untuk bergerak melainkan sebab Nabi berada di atas peha aku. Maka bila Rasulullah SAW bangun dalam keadaan tak ada air, maka Allah Ta'ala pun turun ayat tayamum, maka bertayamumlah. Baik. Dalam hadis ni, kita tengok ayat tayamum turun disebabkan oleh kerana rantai Aisyah yang terputus. Tak ada air pada masa tu, maka turun. Ulama hadis, ulama sirah mencari bila yang berlakunya peristiwa ni. Sebab di dalam hadis yang sahih, dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu sebahagian permusafiran sahaja. Maka bila kita tengok di sana, ada sebahagian ulama yang kata kisah ni berlaku pada peperangan Banil Mustaliq. Siapa yang sebut? Al-Imam Syafi'i. Dia menggunakan pandangan Ibnu Sa'ad. Ibnu Hibban juga setuju dengan pandangan ni, mengatakan peristiwa turunnya ayat tayamum ni berlaku pada peristiwa Banil Mustaliq. Okey. Tetapi bila kita tengok, semak semula, sebenarnya tak betul. Kenapa? Okey, saya tunjukkan. Ini Imam Syafi'i kata, wa'tamada Syafi'i ala hadha ar-ra'y haitsu qala nazalat ayatut tayammum fi ghazwatil Banil Mustaliq in halla 'iqdun li Aisyah. Pada peperangan Banil Mustaliq. Ini pandangan Imam Syafi'i dan juga pandangan Ibnu Sa'ad. Ibnu Hibban juga cenderung pada pendapat ni. Okey? Baik. Saya sebut di sini Ibnu Qayyim tak setuju. Saya punya kajian ni tentang Ibnu Qayyim. Ini sebahagian daripada tesis PhD saya lah. Fal hadithu sahih, dia kata. Saya sebut. Hadis ni sahih sebenarnya. La syakka fihi. Tidak ada syak padanya. Tetapi mentafsirkan peperangan ini dengan peperangan Banil Mustaliq, ia tidak datang dalam riwayat yang sahih. Yang bagi tahu ayat turun tayamum ni perang itu adalah perang Banil Mustaliq, ini tak datang dalam hadis yang sahih. Sebahagian ulama terima riwayat ulama sirah yang kata ini Banil Mustaliq. Mereka terima, walaupun tak sahih mereka terima. Tak apa, nak lengkapkan cerita. Ibnu Qayyim tak setuju. Ibnu Qayyim tidak bersetuju dengan pandangan Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban dan Imam Syafi'i dan juga Ibn Abdul Bar yang menjelaskan bahawasanya itu adalah peperangan Banil Mustaliq. Kenapa? Kerana dia menganggap bahawasanya kisah ini tidak berlaku pada peperangan Banil Mustaliq. Sebaliknya ia berlaku pada peperangan yang lain. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan riwayat Tabarani daripada Aisyah, yang mana Aisyah kata ketika mana berlakunya urusan aku punya rantai jatuh, qala ahlul ifki ma qalu. Orang yang menuduh aku telah menuduh apa yang mereka mahu. Maksudnya dalam peperangan Banil Mustaliq memang Aisyah punya rantai jatuh. Dan itu menyebabkan Aisyah ketinggalan sehingga Aisyah dibawa oleh Safwan bin Mu'attal. Ini semua kisah kita tahu. Ini kisah yang kita tahu. Jadi Aisyah bagi tahu dah dalam peristiwa ni, sehingga orang tuduh Aisyah dengan tuduhan yang jahat. Kononnya Aisyah ni jahat dengan Safwan.
Sehingga turunnya ayat Al-Quran, setelah sebulan turun ayat Quran bagi tahu Aisyah ni bersih dan suci. Okey. Dalam peristiwa ni Aisyah kata benda tu dah berlalu dah. Dalam riwayat ni Aisyah kata putusnya rantai Aisyah tu dah berlaku dah. Fa kharajtu ma'an Nabi SAW fi ghazatin ukhra. Aku pun keluar dengan Nabi SAW dalam peperangan yang lain. Fasaqata aidan iqdi. Sekali lagi rantai Aisyah jatuh. Sekali lagi rantai Aisyah terputus sehingga manusia cari. Ya, sehingga manusia cari. Jadi riwayat ni menunjukkan bahawasanya turunnya ayat tayamum bukan pada peperangan Bani Mustalik. Kalau ikut riwayat Tabarani lah. Sebab itu kata Ibn Qayyim, wa hadha yadullu ala anna qissata al-iqd allati nazalat tayammum li ajliha ba'da hadhihi al-ghazwah wa huwa zahir. Inilah yang zahir, yang menunjukkan kisah yang kata turunnya ayat tayamum ni bukan berlaku pada peperangan Bani Mustalik, tetapi berlaku selepas daripada itu. Okey, riwayat Tabrani yang Ibn Qayyim bawa tadi, Kashmiri kata sahih, Aini kata hasan. Tetapi kalau saya semak balik sebenarnya, ia tidak sahih kerana dalam sanad itu ada Muhammad bin Humaid Ar-Razi, yang mana dia ni perawi yang dhaif. Tetapi riwayat ini boleh digunakan untuk mengatakan kisah ini berbeza. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang lain yang menunjukkan perkara tersebut. Antaranya riwayat Bukhari dan Muslim yang mana ketika mana disebutkan rantai Aisyah tinggal, jatuh, turun ayat Allah Ta'ala menurunkan ayat tayamum, Usaid bin Hudair menyebut kepada Aisyah, jazakillahu khairan fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu laki walil muslimina fihi khaira. Yang mana dalam riwayat ni bagi tahu Usaid ni sahabat Nabi, dia kata moga Allah memberikan kamu, membalas kamu dengan kebaikan, demi Allah tidak ada sesuatu pun yang turun kepada kamu yang kamu benci melainkan Allah Ta'ala jadikan ia kebaikan untuk kamu dan juga untuk orang Islam. Maksudnya kalau tengok ayat ni, seolah-olah macam Usaid dah tahu dah, sebelum ni Aisyah ada sesuatu perkara yang dia benci juga berlaku dalam hidup dia, iaitu al-ifk. Maka Allah Ta'ala berikan kebaikan pada Aisyah, turunkan ayat, bagi tahu Aisyah suci. Okey? Baik. Di sana juga ada riwayat daripada Tahawi, daripada Jalur Ibn Lahi'ah, daripada Abil Aswad. Dia mendengar daripada Urwah, yang mana Urwah menceritakan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, ni panjanglah hadis ni, tapi Aisyah kata, jatuh, ya Rasulullah, kharrat qiladati min unuqi. Ya Rasulullah, aku punya rantai terjatuh daripada tengkukku. Maka Nabi SAW kata, ayyuhan nas, inna ummakum qad dallat qiladatuha fabtaruha. Wahai sekalian manusia, ibu kamu telah hilang rantai, carinya cepat. Fabtarahan nas walam yakun ma'ahum ma. Maka manusia pun cari rantai itu, mereka tak ada air. Fashtaghalu bi ibtighaiha, mereka sibuk mencari rantai tersebut ila an hadarathumus salah, sehingga datang waktu salat, wa wajadul qiladah walam yaqdiru ala ma. Mereka dapat jumpa rantai tersebut tetapi mereka tak ada air. Maka turunnya ayat tayammum. Kerana ada sebahagian mereka, faminhum man tayammama ilal kaf wa minhum man tayammama ilal mankib wa minhum man wa ba'dhum ala jasadi. Ada yang bertayamum hingga ke pergelangan tangan, ada yang sampai ke bahu, dan ada yang berguling-guling dalam tanah. Maka perkara itu sampai kepada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tayamum. Hadis ni menunjukkan bahawasanya peristiwa hilangnya rantai Aisyah ni berlaku bukan pada peperangan Mustalik. Bukan pada peperangan Al-Mustalik. Baik. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, di sana ada juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahawasanya ayat tayamum ni diturunkan selepas daripada peperangan Banil Mustalik. Sebab itu dalam riwayat Abu Hurairah bagi tahu, dia kata lamma nazalat ayatu tayammum lam adri kaifa asna. Bila turun je ayat tayamum, aku tidak tahu apa yang aku perlu lakukan. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam ajidhu. Aku pun datang jumpa Nabi dan aku tak jumpa Nabi. Fantalaqtu atlubuhu fastaqbaltuhu falamma ra'a arafa alladhi ji'tu lahu. Aku pun cari dia. Bila aku jumpa dia, bila dia nampak aja, dia tahu apa tujuan aku datang jumpa dia. Ya.
Kemudian Nabi pun buang air, summa daraba bi yadayhi al-ard famasaha bihima wajhahu wa kaffai. Kemudian Nabi pun ambil tayamum. Lepas tu Nabi tepuk dekat tanah dan Nabi sapu dengan kedua tangannya tu Nabi sapu ke wajahnya dan juga kedua tangannya. Ibn Hajar kata apa? Waktu dia komen hadis ni, ini menunjukkan bahawasanya ayat tayamum turun setelah Bani Mustalik. Kerana Abu Hurairah ni masuk Islam pada tahun ke-7 dan ia berlaku selepas peperangan Bani Mustalik. Kerana Bani Mustalik ni ulama beza, ada yang kata tahun ke-6, ada yang kata tahun ke-5. Tapi tidak ada pandangan yang mengatakan ia berlaku pada tahun ke-7. Okey? Tapi hadis yang kita sebut ni, hadis riwayat Ibnu Abi Shaybah ni dhaif. Kerana sanad dia terputus. Sebab Sulaiman bin Musa tak pernah mendengar daripada sahabat. Tetapi ulama hadis menggunakan ia sebagai satu, orang kata apa, petunjuk nak mengatakan kisah Banil Mustalik dengan kisah Aisyah yang penyebab ayat tayamum tu turun adalah kisah yang berbeza. Begitu juga ketika mana Usaid bin Hudayr menyebut kepada Aisyah, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ketika turunnya ayat tayamum, Usaid sebut kepada Aisyah, ini bukan kali pertama keberkatan turun kepada kamu wahai keluarga Abu Bakar. Bila dia kata ini bukan keberkatan pertama, menunjukkan sebelum ni ada keberkatan yang lain, ada keistimewaan yang lain. Ini menunjukkan keberkatan ini keberkatan ini adalah keberkatan yang bukan yang pertama. Itu menunjukkan kisah al-ifk yang Allah Ta'ala turunkan kepada Aisyah, membersihkan Aisyah adalah keberkatan yang pertama. Ayat ni adalah keberkatan yang kedua. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang bersetuju dengan pandangan Ibnu Qayyim yang mengatakan tak boleh kita guna riwayat yang mengatakan turun ayat tayamum adalah pada Banil Mustalik, bukan Ibnu Qayyim seorang, bahkan di sana ada Ibn Sayyidin Nas dan juga Muhammad bin Habib Al-Ikhbari. Mereka juga bersetuju mengatakan kisah ni bukan berlaku pada peperangan Banil Mustalik. Baik. Kenapa Ibn Qayyim tak setuju? Sebab kisah berbeza. Baik. Syarat yang ketiga. Nak guna riwayat dhaif dalam sirah ni boleh. Tetapi tak boleh kalau dhaif itu dhaif yang berat. Sama ada kisah yang palsu ataupun kisah yang mungkar ataupun yang matruk. Tak boleh. Dia mesti dhaif yang ringan. Sebagai contoh, baik. Ibn Qayyim menolak riwayat yang palsu dan mungkar. Umpamanya, ada riwayat yang menyebutkan bahawasanya waktu Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW berhenti sekejap dekat Baitul Laham. Nabi berhenti sekejap dekat Baitul Laham, yang mana Nabi salat di situ. Jibril arahkan Nabi salat. Riwayat ini tidak diterima untuk melengkapkan kisah yang terdapat di dalam riwayat yang sahih ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab apa? Sebab tambahan lafaz Nabi salat di Baitul Laham ni dekat Palestin ya, adalah riwayat yang tidak sahih, bahkan terlalu dhaif. Apa buktinya? Buktinya adalah riwayat tersebut datang daripada 3 jalur. Jalur yang pertama jalur Abu Hurairah. Yang mana jalur Abu Hurairah disebut lamma usriya bi ila Baitul Maqdis, ketika mana aku diisrakan ke Baitul Maqdis, summa marra bi Baitul Laham. Kemudian aku pun dibawa oleh Jibril melalui kawasan Baitul Laham. Kata Jibril, inzil fasalliha huna raka'atain. Turun dan solatlah di sini 2 rakaat, fa innahu huna wulida akhuka Isa alaihi salam. Turun solat di sini 2 rakaat kerana di sini dilahirkan Isa alaihi salam. Dalam riwayat ni ada perawi yang bernama Bakar bin Ziyad Al-Bahili. Yang mana Bakar bin Ziyad Al-Bahili merupakan perawi yang wadda' kazzab. Perawi yang merupakan pemalsu hadis. Ibn Hibban kata, Syekhun Dajjal yada'ul hadis. Dia merupakan syekh yang Dajjal, yang suka mereka hadis. Jadi kasar jugalah Ibn Hibban bagi tu. Ya? Kasar juga, tapi itulah orang kata apa? Ulama hadis begitu tegas. Kemudian Ibn Hibban komen pada hadis ni, dia kata wa hadza la syai' la yashukku awamu ashabil hadis annahu mawdu'. Dia kata ini tidak ada nilainya. Hadis ni tak ada nilai. Tidak syak lagi pada orang awam di kalangan ulama-ulama hadis. Orang awam ni maksudnya
Orang awam ni, penuntut ilmu hadis yang biasa-biasa pun tahu ia palsu. Bagaimana kalau orang yang betul-betul pakar dalam bidang ni, lagilah dia tahu hadis ni palsu. Kata Ibnul Jauzi, wa kana Bakar bin Ziyad dajjalan yada'ul hadis ala siqat. Ibnul Jauzi kata, Bakar bin Ziyad adalah seorang dajjal yang memalsukan hadis dan menyandarkannya pada perawi yang siqat. Ada juga riwayat yang lain yang datang daripada Syaddad bin Aus yang menunjukkan Nabi memang salat juga dekat Baitul Laham. Antaranya riwayat daripada Syaddad ni menceritakan, dia kata dalam riwayat dia, sallaitu bi Baitil Laham haitsu wulidal Masih Isa bin Maryam. Nabi kata dalam riwayat Syaddad ni, aku salat di Baitul Laham di mana Isa dilahirkan. Al-Baihaqi mensahihkan sanad ni. Tetapi pensahihan Baihaqi ni perlu dinilai semula. Kenapa? Kerana hadis ni telah diilahkan ataupun telah didaifkan dengan dua sebab. Yang pertama, ada nuqad telah berbeza pandangan terhadap perawi yang bernama Ibn Zibrik yang ada dalam sanad dia. Ibn Hibban dan juga Ibn Ma'in mengatakan ia siqah. Abu Hatim kata dia syekh. Tapi Nasa'i kata apa? Tengok, Nasa'i kata dia tidak siqah kalau dia riwayat daripada Amr bin Haris. Abu Dawud kata laisa bi syai'. Tidak ada nilai dia ni. Muhammad bin Aun kata ma asyukku anna Ishaq bin Zibrik yakzib. Muhammad bin Aun kata aku tidak syak lagi Ishaq bin Zibrik ni adalah pembohong. Orang yang melihat kalam ulama yang berbeza-beza ni, mereka berbeza pendapat. Ada yang kata dia siqah, ada yang kata dia pemalsu, ada yang kata dia pertengahan. Jadi saya boleh katakan paling tidak dia ni dari sudut agama dia baik. Cuma masalah dia adalah pada ingatan dia. Mungkin dia ada silap sikit, maka sebab itu ulama kritik dia. Okey? Adapun yang Ibn Ma'in kata dia ni siqah dia itu pada keadilan dia. Maksud daripada pegangan agama dia okey. Tapi dari sudut ingatan ada sedikit lemah. Oleh kerana itu, Nasa'i kata dia kalau riwayat daripada Amr bin Haris, dia adalah perawi yang lemah. Riwayat ni memang dia riwayat daripada Ishaq bin Ibrahim bin Zibrik daripada Amr bin Haris. Dia memang riwayat daripada Amr bin Haris. Nasa'i kata dia tak siqah kalau riwayat daripada Amr bin Haris. Memang kalau dia riwayat daripada Amr bin Haris, riwayat dia dhaif. Maka bermasalah riwayat dia. Dan yang kedua, dahlah dia tu ada masalah di sudut ingatan. Dia juga bersendirian meriwayatkan hadis daripada jalur ini, dan dia kata dia seorang-seorang je bagi tahu yang Nabi solat dekat Baitul Laham daripada riwayat Syaddad ni. Oleh kerana tu riwayat ini, kata Ibnu Katsir, tengok apa kata Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir wala syakka anna hadzal hadis mustamil ala asya minha ma huwa sahih kama dzakarahu al-Baihaqi wa minha ma huwa munkar kas-salati fi Baitil Laham wa su'alu Siddiq an na'ti Baitul Maqdis wa ghairi zalik. Ibnu Katsir kata tidak syak lagi bahawasanya hadis yang riwayatkan oleh Ibn Zibrik ni daripada Syaddad ni ada yang sahih seperti mana yang disebut oleh Baihaqi, tapi ada juga yang mungkar. Seperti yang mungkar itu ialah salat di Baitul Laham. Maka Ibnu Katsir mendhaifkan, dan saya setuju dengan pandangan ini. Ada juga riwayat yang datang daripada Anas bin Malik juga menyebutkan Nabi salat di Baitul Laham. Riwayat ini juga ada masalah. Ada masalah, iaitu yang pertama ada nakarah. Ada kemungkaran dalam sanad ini, kata Ibnu Katsir wa fiha gharabah wa nakarah jiddan. Dalam dia ada keganjilan dan ada kemungkaran sangat-sangat. Hadis ni juga Ibnu Katsir kata fa innahu hadisun gharibun munkar jiddan. Ini riwayat daripada Anas ni. Riwayat daripada Anas bin Malik daripada Yazid bin Abi Malik. Kat sini disebut sallaita bi Baitil Laham haitsu wulida Isa. Riwayat ni kata Ibnu Katsir ada kemungkaran sikit padanya. Yang zahirnya ada dua sebab yang menyebabkan riwayat ini mungkar. Yang pertama, Yazid bin Abi Malik, perawi Anas ni, bersendirian dalam menyebutkan tentang kisah Nabi solat di Baitul Laham. Sedangkan hadis sahih, ramai perawi sahih, ramai anak murid Anas yang lain meriwayatkan daripada Anas, tak ada seorang pun yang sebut tentang salat di Baitul Laham. Begitu juga ada masalah tadlis. Tadlis apa dia? Dia menyembunyikan guru. Ala'i mengatakan Yazid bin Abi Malik meriwayatkan hadis Isra' daripada Anas, dan di dalamnya ada sebut Yazid kata haddatsani ba'du ashabi Anas. Sebahagian anak murid Anas bercerita kepada aku.
Maksudnya dia bukan dengar daripada Anas secara langsung. Kat sini nampak dia macam dengar daripada Anas, Yazid bin Abi Malik an Anas. Tetapi dia guna lafaz an. Maka terbukti di sini dia dengar daripada orang lain. Siapa dia? Tak dikenali, tak tahu. Oleh kerana itulah kita dapati berlaku kesilapan dalam riwayat ini, terlalu dhaif ada, mungkar ada. Maka Ibn Qayyim tidak menerima riwayat ini untuk melengkapkan kisah yang ada. Baik. Begitu juga, ya. Ibn Qayyim ya tidak menerima mana-mana riwayat yang mana di dalamnya ada jelas kesilapan perawi. Contoh, ada riwayat, ada pandangan ulama ataupun ada riwayat yang disandarkan daripada Ibnu Ishaq mengatakan bilangan orang yang pergi perang Uhud adalah 700 orang. Ini adalah pandangan yang salah. Ibn Qayyim tolak, dia tak terima untuk melengkapkan kisah. Walaupun sebenarnya dalam kisah yang sahih mungkin tak ada bilangan tu disebut secara terperinci. Ada riwayat daripada Ibn Ishaq, dia tak terima sebab dia kata ini salah. Kerana di sana ada riwayat yang lain yang kata 3,000. Ada yang kata 700, ada yang kata 900. Tetapi pandangan yang tepat adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama kerana pandangan yang kata 700 itu adalah pandangan yang silap. Baik. Majalat. Apakah lapangan yang boleh digunakan untuk kita menggunakan hadis dhaif ni untuk melengkapkan cerita yang sahih? Antaranya adalah kita mentafsirkan kisah yang datang dalam dalil yang sahih. Ya. Pandangan, contohnya, dalam kisah yang sahih tak ada disebut perincian. Tengok-tengok ada hadis yang dhaif. Memperincikan. Dhaif tu dhaif ringan. So kita terima. Buktinya adalah Ibn Qayyim menggunakan riwayat Ibnu Hisham yang mengatakan orang Islam ni pada hari Uhud dia menyebutkan lafaz amit amit. Syiar, sebagai syiar orang Islam, amit amit amit. Maka dia gunakan untuk melengkapkan kisah yang ada. Okey? Baik. Sebab kisah perang Uhud tu sahih dah. Cuma adalah riwayat-riwayat yang sanad terputus yang bagi tahu orang Islam ni memang menyeru amit-amit pada hari itu. Ya, baik. Sebab apa dia sebut amit-amit? Sebab dalam perang kan berdebu banyak. Masa tu mana ada uniform lagi nak kenal. Jadi kalau sebut amit, itu menunjukkan dia orang Islam. Amit-amit dia tahu dia orang Islam lah. Jadi kalau sesama tentera Islam sama-sama sebut amit, so tak bunuh. Baik. Kemudian ada juga sebahagian ulama yang menggunakan riwayat Maghazi dan Siyar ni, yang dhaif ni, sebagai untuk tarjih, untuk memilih. Ada dua riwayat sahih yang bercanggah. Tak boleh nak diselesaikan, nak kena pilih salah satu. Satu ni disokong oleh hadis dhaif ringan. So kita ambil yang ni berbanding yang ni sebab ni tak ada sokongan. Sebagai contoh, sebagai contoh, di dalam peristiwa sirah, sewaktu Nabi SAW mengajak sahabat dia untuk pergi ke umrah. Bila Nabi nak pergi umrah, Nabi mimpi Nabi buat umrah, Nabi ajak sahabat umrah, tiba-tiba Nabi dihalang oleh orang Quraisy. Orang Quraisy tak bagi Nabi masuk. Sehingga berlakunya perjanjian Hudaibiyah dan Nabi balik. Tahun berikutnya barulah Nabi boleh buat umrah. Dan tahun itu dipanggil sebagai Umratul Qadha. Tahun tu dipanggil sebagai Umratul Qadha. Okey. Kenapa dipanggil Umratul Qadha? Kenapa umrah tu dipanggil sebagai Umratul Qadha? Ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian ulama kata memanglah qadha sebab dia qadha pada tahun sebelumnya. Dia qadha pada tahun sebelumnya. Jadi sebab tu dipanggil qadha. Manakala sebahagian ulama yang lain mereka tak setuju. Mereka kata ni bukan qadha. Yang dimaksudkan tu bukan qadha sebab umrah yang tahun lepas tu walaupun tidak selesai, kan, walaupun tak selesai, tapi pahala dah sempurna, dah dikira sebagai salah satu daripada umrah Nabi yang sempurna. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat tu kerana ada halangan. Pahala sempurna dah. Okey? Maka ada dua pandangan kat sini. Satu pandangan kata, umrah qadha tu sebab memang itu qadha. Sebab tahun lepas tak sempurna, tahun ni kena sempurnakan. Manakala pandangan kedua,
mereka kata qada ni bukan qada umrah tahun lepas. Qada tu maksudnya umrah yang terhasil disebabkan perjanjian Nabi SAW dengan Quraisy. Qada ni ada maksud qada yang kita maksudkan ganti tahun, macam kita solat kita terlepas, kita qada tu ganti. Ada juga qada yang bermaksud kita bayar. Maksudnya kita bayar setelah berlakunya perjanjian. Sebab itu macam hutang kan. Hutang ni kita janji dengan orang yang kita berhutang kita nak bayar. Kita janji kat dia, tolong bagi kat saya 5,000, minggu depan saya bayar. So bila sampai minggu depan baru kita bayar. Kita bayar tu kita lunaskan setelah kita janji. Maka dalam perjanjian Hudaibiyah memang ada perjanjian tu. Perjanjian nak buat umrah pada tahun berikutnya. So bila Nabi datang pada tahun berikutnya, umrah tu dipanggil umrah qada, bukan qada pada tahun lepas, tetapi qada sebagai pelunasan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Okey. Jadi ada dua pandangan kat sini. Pandangan yang pertama kata dia qada. Pandangan yang kedua kata bukan qada, tapi itu pelunasan kepada perjanjian. Cuma tengok kat sini Ibn Qayyim buat apa? Dia guna riwayat yang dhaif ni untuk memilih salah satu. Okey. Majoriti ulama punya pandangan, sekejap saya tunjukkan majoriti ulama punya pandangan. Okey. Pandangan pertama tadi pandangan sebahagian lah. Pandangan sebahagian ulama yang mengatakan umrah qada ni dipanggil qada sebab memang qada betul lah. Ini pandangan Hanafi lah. Manakala pandangan majoriti ulama, mereka kata dia bukan sebab qada tu sebab ganti. Tetapi dinamakan qada kerana Nabi SAW memberi perjanjian kepada Quraisy untuk melaksanakan umrah. Bukan kerana ia qada bagi umrah yang sebelumnya. Sebab dia kata dalilnya, Nabi SAW tidak mengarahkan semua orang yang terlibat dalam Hudaibiyah ni untuk qada semula umrah mereka. Dan Nabi pun tak kata, umrah aku tahun ni adalah qada bagi umrah tahun lepas. Okey. Jadi kalau ikut pandangan yang rajih, pandangan majoriti ulama, pada pandangan penilaian saya lah, kerana umrah yang Nabi SAW tersekat itu, umrah yang sahih dan telah diterima sebagai salah satu daripada umrah Nabi yang 4. Nabi ni sepanjang ayat dia buat 4 kali umrah. Dan ini dikira sebagai umrah yang salah satu daripada umrah-umrah yang ketiga yang Nabi tak dapat buat tu. Ya. Baik, begitu juga Nabi SAW tidak mengarahkan para sahabat untuk keluar semua sekali. Siapa nak ikut, ikutlah. Siapa tak nak ikut, tak apa. Walaupun dia pada tahun lepas tak cukup syarat umrah. Okey. Ibn Qayyim memilih pandangan yang kedua ni. Kerana dia melihat dalil mereka dalam masalah ni lebih kuat daripada dalil yang pertama. Dua-dua ada dalil. Tapi dalil mazhab majoriti lebih kuat, kata Ibn Qayyim. Dan Ibn Qayyim membawakan riwayat Waqidi yang dhaif untuk menyokong riwayat pandangan yang kedua ni. Yang mana dalam riwayat Waqidi tu siap bagi tahu lagi. Ibn Umar kata, lam takun hadhil umrah qada'an walakin kana syartan 'alal muslimin ay ya'tamiru fi syahril ladzi hasarahum fihi al-musyrikun. Ini bukan umrah qada, dia kata, tetapi ini merupakan syarat yang ada dalam perjanjian untuk melakukan umrah pada bulan yang mana musyrikin tak bagi dia sebagai ganti. Okey. Waqidi dhaif, dalam hukum tak dipakai. Tetapi Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim sendiri bagi tahu, dia kata Waqidi tak boleh diterima. Tetapi dia menggunakan riwayat Waqidi dalam masalah ni untuk jadikan ia sebagai penguat kepada riwayat yang sahih. Okey? Baik. Begitu juga, ada kalanya ulama meletakkan riwayat yang dhaif ni sebagai peranan untuk menjelaskan sesuatu riwayat dalam sirah ni ada pelbagai, bukan satu. Seperti mana yang saya telah nyatakan di dalam syarat tadi, jatuhnya rantai Aisyah tu berlaku lebih pada sekali. So riwayat yang dhaif telah menjelaskan ada berlaku lebih pada sekali. Maka kita terima kerana ia bukan dhaif yang berat dan ia dalam sirah. Dan yang keempat, ia juga berlaku riwayat sirah ini yang dhaif ini digunakan oleh para ulama untuk menguatkan riwayat yang sahih. Siapa yang baca dalam kisah, siapa yang baca Zadul Ma'ad, dia akan nampak Ibn Qayyim kadang-kadang dia dah bawa dah riwayat yang sahih. Lepas tu dia bawa juga riwayat yang dhaif ringan
untuk menguatkan kisah yang ada. Jadi itulah sedikit yang saya boleh kongsikan kepada pelajar-pelajar semua berkenaan dengan penggunaan hadis yang sahih di dalam sirah. Baik. Wallahu a'lam. Boleh ke ni? Takut saya cakap sorang-sorang ni. Boleh faham Okey dengar. Jelas, clear. Faham. Tapi rasa sekejap sangat. Okay, tak apa. Perkongsian menarik, Prof. Sekarang ni kita nak buka sesi soal jawab kepada yang duduk dalam Zoom yang mana nak melontarkan soalan. Boleh untuk kalian raise hand dulu kot sebab takut ada pertindakan suara audio. Jadi kalian siapa yang nak raise hand dan saya akan panggil untuk bagi soalan. Alright. Kita silakan dulu soalan pertama daripada Imam Nawawi. Persilakan. Boleh buka video tak perlu, buka suara saja. Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Tadi doktor ada menyatakan bahawa Al-Iraqi menyatakan bahawa hadis daif tidak boleh digunakan dalam bab akidah lah antara dia. Jadi soalan saya, Imam Ibn Qayyim, beliau menggunakan sedikit hadis daif dalam sirah dan juga saya baca status daripada seorang doktor hadis juga, dia kata Imam Ibn Qayyim ada menggunakan beberapa hadis daif dalam bab akidah. Boleh doktor respon mengenai ini? Baik. Terima kasih. Segar ni Imam Nawawi tanya ni. Baik. Kita kena sebab tu yang kalau ikut poin yang last tu saya ada bagi tahu. Li ta'kid hadis sahih, untuk menguatkan hadis yang sahih. Maksudnya kadang-kadang ulama-ulama Islam ni mereka memang letakkan syarat dalam hukum hakam dan juga di dalam akidah tak diterima hadis yang dhaif ni. Tetapi dalam beberapa keadaan mereka bawakan juga hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab-kitab akidah mereka bukan untuk dijadikan sebagai dalil utama tetapi sebagai dalil sokongan. Sebagai dalil sokongan kepada riwayat yang sahih ataupun dalil yang sahih yang ada. So dia menguatkan lagi. Bahkan kalau kita tengok pelajar-pelajar, kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari sendiri, iaitu dalam Juzuk Qiraah Khalfal Imam. Imam Bukhari ni dia ada satu kitab iaitu dipanggil Juzuk Qiraah Khalfal Imam, bacaan di belakang imam. Jadi bacaan di belakang imam ni dia berkaitan dengan bab hukum hakam. Tapi Imam Bukhari tetap membawakan hadis-hadis yang dhaif dalam tu, walaupun tak banyak, walaupun bukan dhaif berat, tetapi dia bawakan juga sebagai sokongan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Jadi sokongan ni tak ada masalah, diterima, boleh dipakai. Tapi nak menjadikan ia sebagai hadis yang asas, hadis yang utama, maka itu tidak boleh menjadi hujah lah. Sebab apa? Sebab kita diwajibkan untuk beriman dengan benda yang betul. Hadis yang dhaif ni dia 50-50. Dhaif ringan ni dia kita tak tahu perawi ni ingat ke tidak. Jadi macam mana kita nak menjadikan dia sebagai hujah di dalam perkara yang kita nak percaya. Sebab itu usah kata hadis yang dhaif hadis yang sahih sekalipun kalau dia tak sampai kepada tahap mutawatir pun ulama still bahas. Boleh terima ke tidak? Sebab akidah ni benda yang kita tak boleh ragu. Benda yang kena percaya 100%. Sebab itu sebahagian ulama kata kalau bab usul akidah mesti terima hadis yang mutawatir. Cuma ada sebahagian ulama kata hadis yang sahih diterima walaupun dalam usul akidah, walaupun tak sampai kepada tahap mutawatir. Kenapa berbeza pendapat dalam masalah tu? Kerana bab akidah ni dia tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Sebab itu ada perbezaan pandangan. Tapi kalau tanya pendapat saya lah, wallahu alam, kalau usul akidah ni kalau benda tu sahih pastinya ia mutawatir sebab dia usul. Manakala furu' akidah diterima hadis-hadis yang sahih. Hadis dhaif boleh pakai ke ustaz? Hadis dhaif kalau dijadikan sebagai penguat, sebagai sokongan, sebagai istiqnas, yang tu tidak menjadi masalah. Istiqnas dan istishhad tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam.
Terima kasih Prof atas jawapan tersebut. Okey, kita persilakan lagi soalan yang diutarakan. Persilakan saudara, saya nak panggil nama pun tak tahu sebab tak ada nama. Boleh perkenalkan diri sikit untuk Prof kenal. Saudara Anakhi. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Saya Anaki Assalam. umur 16. Saya nak tanya, apa status hadis perkataan pertama Adam setelah diciptakan, iaitu Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Baik. Tak ada kaitan dengan sirah ni. Sekejap saya ada jumpa gitu sekejap. Saya tunjukkan kepada semua. Dalam Musannaf Abdul Razak, ya, dalam Musannaf Abdul Razak dan juga dalam ada syahid dalam Tirmizi dan juga Baihaqi daripada Abu Hurairah, yang mana Adam ni ketika mana Allah Taala menciptakan dia menyebutkan alhamdulillah. Dia menyebutkan alhamdulillah, maka ada riwayat di dalam Tirmizi dan juga di dalam Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Okey. Okey? Hadisnya sahih lah. Hadisnya sahih. Terima kasih Ustaz. Sama. Mungkin saya boleh tunjukkan sementara kita nak tunggu tu kan. Saya boleh tunjukkan hadisnya kepada yang bertanya tadi. Sekejap. Ya. Okey. Ni dia. Daripada Abi Hurairah, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh, atas faqala alhamdulillah fahamidallah biizni faqala lahu rabbuhu rahimakallah ya Adam. Ni hadis panjang lagi lah, tapi yang ni yang ditanya tadi tu, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, ketika mana Allah menciptakan Adam dan Allah meniupkan pada Adam itu ruhnya, maka Adam bersin. Kemudian Adam kata alhamdulillah. Kemudian Adam kata alhamdulillah. Kemudian Adam memuji Allah dengan izinnya. Kemudian Allah berkata kepada Adam, rahimakallah ya Adam. Rahimakallah. Itu ya arhamukallah lah. Seperti mana yang Nabi SAW ajar kita. Okey? Okay. Alright, tu je ke? Boleh kita proceed next question? Alright. Kita silakan kepada saudara Ahmad Fakihuddin untuk melontarkan soalan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya ada 3 soalan. Boleh boleh ke tanya 3 soalan? Pertama, berkenaan dengan kan Prof ada kata tadi riwayat-riwayat yang dhaif boleh digunakan dalam bab sirah. Cumanya apakah pandangan doktor berkenaan kitab Hikmah Minat Tarikh oleh Syekh Uthman Khamis yang membahaskan tentang sirah-sirah daripada selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW sehingga fitnah pembunuhan Uthman. Dalam kitab ni Syekh Osman banyak mengkritik riwayat-riwayat yang dhaif dalam sirah berkenaan isu yang berkaitan. Adakah dia bercanggah dengan kaedah yang Al-Fadil Prof sebutkan tadi ataupun dia isu yang berbeza sebab yang sirah yang doktor sebutkan tadi adalah berkaitan dengan sirah Nabi tapi yang ni adalah selepas daripada itu. Okey, itu soalan yang pertama. Yang soalan yang kedua mungkin saya pernah mendengar tentang manhaj mutaqaddimin dan manhaj mutaakhirin di dalam perbahasan bidang hadis. Boleh terangkan sedikit berkenaan perbezaan dua manhaj ini dan adakah dia ada berkaitan dengan penerimaan hadis dhaif di dalam sirah ni? Yang itu soalan kedua. Soalan yang ketiga, apakah kelebihan kitab Zadul Ma'ad karya Ibn Qayyim rahimahullah yang menyebabkan Al-Fadil Doktor menjadikannya sebagai bahan rujukan tesis PhD? Jazakallah khairan. Okey. Terima kasih banyak yang bertanya. Berkenaan dengan hikmah pandangan Uthman Khamis, Hikmah Minat Tarikh. Saya tak membaca buku ini, tetapi apa yang saya boleh katakan ialah ulama-ulama semasa ada dua kategori mereka. Ulama-ulama moden ni ada dua kategori, iaitu kategori yang pertama, kategori yang hanya nak berpegang kepada hadis yang sahih semata. Ini merupakan aliran yang dibawa, yang terkenalnya adalah Al-Syekh Al-Albani. Bahkan ada yang penulis yang moden juga, Syekh Al-Aushan, dia menulis satu kitab nama dia Masya'a walam yasbut fi sirah. Sesuatu yang sesuatu yang tersebar tetapi ia tidak sabit di dalam sirah. Jadi dia punya kecenderungan adalah untuk kalau boleh hadis-hadis dhaif ni langsung tak nak pakai dalam bab sirah. Jadi perkara ini telah dibantah oleh ulama yang besar juga di dalam zaman kita ini, semisal Dr. Akram Al-Umari. Sebagaimana Dr. Akram Al-Umari merupakan seorang tokoh besar juga dalam sirah yang cuba untuk memurnikan semula pandangan-pandangan di dalam pengajian sirah. Dia sebab pengajian sirah ni dia macam, orang kata apa? Dia kalau ikut macam Mu'tazilah, kata manzilatun baina manzilatain. Dia duduk di tengah-tengah antara dua bidang. Nak duduk bidang hadis, orang nampak macam bidang sejarah. Nak duduk bidang sejarah, orang nampak macam bidang hadis. Jadi sirah ni jadi macam, orang kata apa, macam tak tahu nak masuk bidang mana kan. Tapi ulama-ulama zaman dulu yang menekankan tentang, sehingga kan ulama yang menekankan konsep berpegang kepada hadis sahih pun di dalam bab sirah, mereka tetap juga menerima hadis yang dhaif. Walaupun dhaif itu dhaif yang ringan, mereka terima. Ya. Selagi mana dhaif yang ringan lah. Sebagai contoh, saya tunjuk pada pelajar-pelajar semua. Ya, okey. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah bin Ja'far, qala haddatsana Ma'an bin Isa, qala haddatsana Ubay bin Abbas bin Sahal an abihi an jaddi, qala kana lin Nabi SAW fi haitina faras yuqalu lahu Luhaif. Imam Bukhari riwayatkan dalam sahihnya daripada jalur Ubay bin Abbas bin Sahal, daripada ayahnya, daripada datuknya, yang mana dia kata, Nabi ni di kebun kami ada seekor kuda yang bernama Luhaif. Hadis ni riwayat Ubay bin Abbas, dia adalah perawi yang dhaif di sisi muhaddisin. Ibn Ma'in kata dhaif, Ahmad kata munkarul hadis, Nasa'i kata laisa bil qawi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini walaupun ada dhaif ringan
kerana ia berkaitan dengan maghazi dan siyar. Dia berkaitan dengan nama kuda je. Dia bukan berkaitan dengan hukum hakam. Maka boleh untuk kita menerima riwayat-riwayat yang seperti ini. Jadi oleh kerana tu, ya, pelajar-pelajar yang rahmati Allah sekalian, ulama yang mensyaratkan hadis sahih dalam hukum hakam yang kuat, yang ketat seperti Imam Bukhari pun, mereka tetap dia tetap menerima hadis yang dhaif walaupun di dalam bab maghazi. Selagi mana ia dalam bab maghazi. Baik, itu yang pertama. Saya kalau tanya saya, wallahu alam, saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, iaitu kalau kita tengok sejarah ulama zaman dulu, daripada zaman Imam Baihaqi, zaman bahkan kata zaman Imam Bukhari sendiri, Bukhari agak longgar dalam penerimaan hadis-hadis dhaif dalam bab sirah ni, seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Imam Bukhari juga ada menukilkan pandangan-pandangan Ibnu Ishaq di dalam sahih dia. Siapa yang tak baca tajuk-tajuk dalam Sahih Bukhari, dia akan dapati di sana ada riwayat yang Imam Bukhari bawakan ataupun pandangan yang Imam Bukhari bawakan daripada Ibnu Ishaq. Kalau baca pandangan Ibnu Katsir, baca pandangan Az-Zahabi, baca pandangan Ibnu Taimiyah, mereka juga tidak menolak hadis-hadis yang dhaif di dalam bab sirah ni secara keseluruhan. Bahkan hadis-hadis berkenaan dengan bab sirah ni sangat-sangat diperlukan. Sebagai contoh, saya bagi lagi. Sekejap ya, saya bagi contoh kat awak semua. Yang saya nak tunjukkan bahawasanya kadang-kadang kita terpaksa menggunakan riwayat yang dhaif ni, sebab kalau tak guna riwayat yang dhaif ni, kita tak boleh nak faham riwayat yang sahih. Ya, ada pula. Okey. Ini dia. Saya kongsikan pada awak semua share skrin ni. Pentingnya nak pakai juga hadis dhaif yang ringan ni, sebab kita nak faham hadis sahih pun kadang-kadang kena pakai yang tu. Contoh. Sebagai contoh saya tengok. Okey. Nabi SAW pernah bersabda pada tawanan perang Badar. Nabi kata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, summa kallamani fi haula'in natna, la taraktuhum lah." Kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup, kemudian dia bercakap dengan aku, buat negosiasi dengan aku, dia berunding dengan aku untuk melepaskan semua geng-geng kepala hangit ni, aku akan tinggalkan mereka untuk dia, aku lepaskan untuk dia. Hadis ni riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Nabi memuliakan Mut'im bin Adi. Sampai dia kata, kalaulah Mut'im bin Adi ni hidup dan bercakap dengan aku untuk aku lepaskan mereka ni, yang ditawan ni, geng-geng Quraisy ni yang jahat ni, aku lepaskan semata-mata untuk dia. Bila kita cari hadis yang sahih, tak ada pun yang menceritakan kenapa Nabi ni sangat menghormati dia. Bila kita tengok dalam riwayat-riwayat yang dhaif ringan ni, baru kita nampak, ada dua sebab kenapa Nabi SAW sangat menghormati dia. Yang pertama, kerana dialah orang yang bertanggungjawab membatalkan perjanjian pemulauan terhadap orang Islam di Mekah, sehingga orang Islam tak dapat nak makan, tak dapat nak beli. Dia orang yang berusaha untuk membatalkan. Itu pertama. Yang kedua, dialah orang yang bertanggungjawab yang membantu Nabi SAW masuk ke Mekah setelah Nabi dibaling dengan batu ketika mana Nabi berada di Taif. Jadi dua sebab ni datang daripada jalur yang dhaif. Kita perlukan dia untuk memahami hadis yang sahih. Okey, itu berkaitan dengan hadis dhaif dan sahih lah di dalam bab sirah. Kemudian berkaitan dengan manhaj mutaqaddimin dan mutaakhirin. Saya tidak nafikan, ya, memang ada manhaj ini dibincangkan oleh ramai ulama. Antara yang awal yang mempelopori menaikkan semula manhaj mutaqaddimin ini adalah Syekh
Hamzah Malibari. Sebahagian sebut Hamzah Maliabari. Dia antara orang yang mula untuk menghidupkan manhaj ataupun metodologi mutaqaddimin setelah ia ditinggalkan oleh ramai ulama. Ulama-ulama mutaakhirin agak mudah untuk menaik taraf sesebuah hadis. Ada je ta'addud turuq, ada je sanad banyak, naik. Ada je sanad banyak, naik. Tetapi ulama-ulama mutaqaddimin tidak seperti itu. Cuba tengok penilaian yang dibuat oleh Al-Imam Daraqutni dalam kitab Ilal dia. Cuba tengok penilaian yang dilakukan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam kitab Ilal yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim. Maka kita akan dapat melihat sebenarnya para ulama mutaqaddimin tidak bermudah-mudah sangat untuk menaik taraf sesebuah hadis dengan melihat kepada jalur yang banyak. Sebaliknya mereka melihat case by case dan mereka akan melihat kepada ilal. Kerana ulama-ulama zaman terkemudian mereka mungkin melihat kepada makna. Sebagai contoh mereka menaik taraf hadis dengan bila hadis tu disokong oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran sokong hadis tu, maka mereka naik tarafkan hadis tu. Kerana mereka mungkin melihat kepada makna. Selagi mana maknanya betul, maka boleh naik taraf. Sebab bila Quran sokong, dah tentulah maknanya betul. Tetapi ulama-ulama mutaqaddimin tidak bermudah-mudah begitu. Kerana apa? Kesahihan makna satu hal. Dia ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, iaitulah kesahihan orang kata apa? Kesahihan nisbah. Kesahihan sandaran sesuatu kepada Nabi SAW. Bukan semua benda yang betul tu kita boleh sandar dekat Nabi SAW. Sebagai contoh, saya kata Prisma ni Persatuan Mahasiswa Malaysia mesti mafrak. Kan? Ahlul Bait. Betul tak statement tu? Statement tu betul. Boleh saya sandar kat Nabi? Boleh saya kata, Nabi kata Prisma ni mafrak punya. Tak boleh. Bukan semua benda betul boleh terus sandar kat Nabi. Tetapi apa yang Nabi sebut itu pastinya betul. Ini falsafah ni, kena ingat ni. Ya, kena ingat. Sebab itu para ulama, kalau kita tengok bila mereka menghimpunkan hadis-hadis palsu dan sahih, hadis-hadis palsu dan dhaif, mereka akan sebut wa hadzal hadisu mawdu' wa ma'nahu sahih. Hadis ni palsu tapi maknanya benar. Walaupun makna betul, tetap status palsu. Sebab makna tidak membantu untuk menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Jadi sebab itu benda yang penting. Kalau tanya pendapat saya lebih cenderung kepada pendapat yang mana? Saya lebih cenderung kepada pendapat mutaqaddimin. Mutaqaddimin lebih utamalah sebab mereka yang betul-betul berinteraksi dengan perawi. Mereka lebih kenal perawi berbanding kita. Jadi sebab itu kena tengok juga ilal. Saya bagi satu contoh kepada pelajar. Kalaulah kata dia seronok ni kalau depan-depan kan. Kalau kita live ni seronok sikit. Ni kadang-kadang saya tanya seseorang ni saya tak nampak pelajar yang berada yang sedang mendengar ni. Tapi saya nak sebut satu contoh. Kalaulah kata ada dua riwayat hadis. Hadis yang sama, tapi ada dua orang perawi riwayat dengan cara yang salah. Dengan cara yang berbeza, Satu perawi kata hadis ni riwayat daripada Malik Nafi' daripada Ibnu Umar. Satu lagi Malik Nafi' daripada Shaddad bin Aus. Orang yang tak biasa dalam ilmu hadis, pastinya dia akan tengok riwayat yang pertama ni yang betul. Kerana Malik Nafi' daripada Ibnu Umar adalah satu riwayat yang sangat masyhur. Dah tentulah dia betul sebab dia masyhur. Jalur yang ni pelik ni mesti salah. Tapi ulama hadis dia tak pandang begitu. Ulama hadis dia akan pandang yang nombor satu ni yang betul. Yang nombor dua ni yang betul. Kerana dia kata yang ganjil ni lah yang betul. Sebab yang masyhur ni orang lupa pun boleh buat sebab dia jalur yang masyhur. Bila satu orang perawi bawa jalur yang ganjil, mana dia nak dapat jalur yang ganjil ni melainkan bila dia hafal. Nampak? Ini ulama hadis punya cara fikir. Kalau ada jalur yang ganjil, menunjukkan dia ingat betul. Kalau jalur tu jalur yang masyhur, mungkin dia lupa. Kalau ada percanggahan lah. Kalau tak ada percanggahan, tak ada masalah. Kalau ada percanggahan di antara dua orang perawi. Hadis yang sama. Satu ikut jalan masyhur, satu ikut jalan yang pelik. Mereka akan kata jalan yang pelik ni yang betul. Kalau tidak ada petunjuk lain, mereka akan kata jalur yang pelik ni yang betul. Jadi kena tengok satu artikel yang bagus dalam ilmu hadis ni, tajuk dia Sulukul Jadah yang ditulis oleh Syekh Ad-Durayis. Syekh Ad-Durayis daripada Saudi, dia ada bincang bab ni dengan panjang sekali. Saya ada satu paper assignment saya tulis
berkaitan dengan isu ni, saya nilai semula hadis-hadis yang ada sulukul jadah di dalam Ilal Ibn Abi Hatim, dalam Ilal Ibn Abi Hatim saya dah terbitkan pun, kalau siapa nak baca boleh baca, iaitu sekejap saya tunjukkan, kalau boleh saya kongsikan kat sini lah. Ini artikel-artikel saya, jurnal-jurnal saya boleh ambil di internet, no problem, boleh download, boleh baca. Terutama antum semua adalah orang yang belajar di negara Arab, dah tentu boleh faham kan. Sekejap saya cari balik mana dia. Okey. Ni saya tulis dengan Dr. Kamilin. At-ta'lil biluzumi tariq inda Abi Hatim Ar-Razi, ta'rifuhu wa qara'inuhu. Luzum tariq dengan sulukul jadah sama. Saya bagi contoh sekejap. Okey. Okey, tengok contoh ni. Mana dia? Okey. Qala Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim kata, wa sa'altu abi an hadisin rawa'u Ibnu Abi Dhi'ib. An Usaid bin Abi Usaid an Abdullah bin Abi Qatadah an Jabir anin Nabi SAW qala man taraka al-jum'ata thalathan min ghairi darurah faqad tubi'a ala qalbi. Qala Abi wa rawahu Darawurdi an Usaid an Ibn Abi Qatadah an abihi anin Nabi SAW. Qultu fa ayyuhuma ashbah? Qala Ibn Abi Dhi'ib ahfaz min Darawurdi ka'annahu ashbah wa ka'anna Darawurdi lazim at-tariq. Okey. Mungkin ada di kalangan pelajar yang tak faham apa maksud hadis ni. Maksud hadis ni, Ibn Abi Hatim bertanya kepada ayah dia, Abu Hatim, tentang hadis yang Ibn Abi Dhi'ib riwayat daripada Usaid, daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada Jabir, daripada Nabi. Ayah dia kata Darawurdi riwayat cara lain. Riwayat Darawurdi daripada Usaid, daripada Ibn Abi Qatadah, daripada ayah dia, daripada Abi Qatadah. Yang ni bukan daripada ayah, ni daripada Jabir. Okey. Anak ditanya, Ibn Abi Hatim tanya kepada Abu Hatim, mana satu yang lebih kuat? Mana satu yang lebih betul? Kata ayah dia, Ibn Abi Dhi'ib lebih menghafal daripada Darawurdi. Dan inilah lebih utama, lebih betul. Seolah-olah Darawurdi ni melazimi jalan yang biasa. Kerana ni Abdullah bin Abi Qatadah banyak riwayat daripada Abu Qatadah. Jadi bila dia tak ingat, dah tentulah dia akan kata, anak Qatadah mesti riwayat daripada ayah dia. Tapi bila Ibn Abi Dhi'ib riwayat anak Abu Qatadah daripada Jabir, menunjukkan dia ingat. Sebab itu bila saya takhrij hadis ni, saya tengok. Cuba pelajar tengok. Saya takhrijkan hadis ni, saya tengok. Memang berlaku percanggahan pada Usaid ni. Ibn Abi Dhi'ib meriwayatkan daripada Jabir, manakala Darawurdi riwayat daripada Abu Qatadah. Okey. Saya sebut di sini, saya kata didapati daripada kalam Abi Hatim, beliau memilih riwayat Ibn Abi Dhi'ib ke atas riwayat Darawurdi. Kerana Ibn Abi Dhi'ib lebih mengingat. Ini adalah bukti yang menunjukkan Darawurdi melakukan kesilapan dengan luzum tariq, melalui jalan yang biasa. Jalur yang lain, petunjuk yang lain yang menunjukkan dia telah berlaku kesilapan, Darawurdi silap, ialah ramai orang yang menyokong Ibn Abi Dhi'ib dalam riwayatnya, antaranya Sulaiman bin Bilal, Zuhair bin Muhammad ibn Juraij, Sa'id bin Abi Ayyub dan juga Abdullah bin Ja'far. Okey? Tapi jalur Darawurdi ni pun ada orang lain yang sokong juga, antaranya Sulaiman bin Bilal. Jadi, bila dua riwayat yang berbeza, satu ikut jalan biasa, satu ikut jalan yang pelik, yang ganjil, sedangkan dua-dua tu ingatan hampir sama, maka ulama akan pilih riwayat yang ganjil. Ini adalah metod mutaqaddimin. Mungkin mutaakhirin dia akan tengok, tak ada masalah, dua-dua riwayat mana ada bercanggah pun. Sedangkan sebenarnya dia bercanggah sebab dia berkongsi madar yang sama. So ini merupakan cara mutaqaddimin. Jadi saya lebih setuju dengan cara ni lah. Mutaqaddimin bukan mutaakhirin. Apa keistimewaan Zadul Ma'ad?
Kenapa saya pilih Zadul Ma'ad kan? Saya pilih Zadul Ma'ad ni kerana waktu saya belajar dulu, saya tak tahulah. Mungkin ada, bukan mungkin, memang ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi pada saya. Benda yang saya tak minat, biasanya benda ni lah yang Allah Ta'ala bagi kat saya. Sebagai contoh, masa saya belajar dulu, saya tak berapa minat lah subjek zakat. Kerana kena hafal nisab kan. Zakat ni kena hafal nisab. Awak semua faham lah, siapa yang ambil fiqh ibadat 1 dan 2 tu dia faham. Kena, unta banyak ni berapa zakat dia. Unta banyak ni berapa zakat dia. Betul kan? Jadi, kena hafal. Saya tak apa suka. Tapi balik-balik, minta kerja, dapat kerja bahagian zakat. Pada muka saya. Saya kena hafal balik nisab. Waktu saya belajar, saya tak apa minat subjek hadis. Jadi, bila masuk UPSI, saya berhenti jadi pegawai zakat, saya masuk UPSI, kononnya nak buat bidang syariah lah, nak buat bidang muamalat. Tengok kena buat bidang hadis. Pada muka saya lagi sekali, masuklah bidang hadis. Jadi saya pun tinggallah bidang-bidang muamalat yang saya minat dulu. Tapi bila saya masuk dalam bidang hadis, saya rasa saya minatlah bidang hadis ni, selarilah dengan saya dan kehendak saya, alhamdulillah. Manfaat yang banyak saya dapat dalam bidang hadis ni. Kemudian bila pergi ke Jordan, saya tengok dekat Jordan ni ada subjek. Saya kena pergi Jordan sebab saya kena belajar ilmu hadis ni mendalam lagi. Sebab saya bukan bidang hadis masa degree. Saya buat master di UIA, hanya 4 je subjek hadis daripada 10. Saya rasa tak cukup. Saya buat permohonan untuk pergi ke Jordan. Ramai kawan-kawan kata, kau sembelih tengkuk ke? Saya kata tak apa, sembelih pun sembelih lah, saya tak mau. Dah ada PhD nanti, banyak benda-benda dalam hadis ni saya tak tahu. Saya pergi, saya tawakal, saya pergi. Kemudian bila dalam orang kata apa, subjek-subjek dalam bidang hadis di University of Jordan ni, Uduniyah ni, semua tahu lah Uduniyah kan. Dekat Uduniyah ni, subjek-subjek hadis dia ada banyak. Jadi kita kena pilih, kita boleh pilih. Cuma kita kena habiskan 12 subjek. Kita kena habiskan 12 daripada subjek-subjek yang ada. So dalam senarai subjek-subjek yang ada tu, saya ingat ada lebih kurang dalam 17 ke 18 subjek kita boleh pilih. Tapi kita kena ambil 12. Saya tengok ada satu subjek tu memang saya tak nak ambil lah pada mulanya. Itu Al-Maghazi wa Siyar. Apa itu Maghazi wa Siyar? Bincang pasal riwayat peperangan Nabi dan sirah Nabi SAW. Saya kata ini tak nak ambil lah. Tapi bila sampai satu ketika, dah nak ambil dah nak habis subjek. Sebab saya buat PhD dengan beasiswa kerajaan. Saya ada waktu, saya kena habis cepat. Saya tak boleh lambat-lambat. Saya tak boleh tunggu. Okay? Saya kena habiskan dalam masa 3 tahun setengah sahaja. Kalau tak, saya memang kena bayar balik. Jadi, tengok semester akhir tu tak turun subjek. Semester second akhir. Kami kena ambil 3 subjek at least. Kalau tak, dia akan terganggu lah. So, bila turun subjek semester tu, hanya subjek Maghazi je turun. Subjek lain tu tak turun. So, saya kena lengkapkan 3 subjek. Jadi, saya terpaksa ambil. Bila terpaksa ambil, saya belajar. Rupanya, subjek ni lah yang saya minat. Kan? Saya kena buat assignment pada masa tu. Pensyarah tu bagi assignment kat saya. Al-Riwayat Al-Mukhtalifah Fil Maghazi wa Siyar Dirasah Tatbiqiyah ala Kitab Zadil Ma'ad. Riwayat-riwayat yang bercanggah dalam sirah, praktikalnya kepada kitab Zadul Ma'ad. Saya pun bacalah kitab Zadul Ma'ad. Saya baca nak buat assignment kan. Jadi bila saya baca, saya tengok, banyak rupanya isu dalam ilmu sirah ni. Saya cari tesis-tesis dalam bab sirah yang ditulis tak banyak. Yang saya jumpa bukan tesis, tapi kitab yang cuba untuk menghidupkan semula metodologi ulama berinteraksi dengan kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Akram Dhiya Al-Umari dalam muqaddimah Sirah Nabawiyah Sahihah. Jadi saya kata ini sesuai untuk saya tulis dalam PhD kerana tesis dalam bab ni tak banyak lagi. Jadi bila saya tulis assignment tu, saya tulis. Lepas tu pensyarah suka. Pensyarah kata ini boleh jadi you punya tesis PhD. Jadi saya pun lepas lulus subjek tu, dah habis, saya baca kitab Zadul Ma'ad, saya kembangkan sehingga jadi satu proposal. Kemudian bila saya bentang di lajnah, orang kata apa, 9 orang profesor hadis di University of Jordan tu, alhamdulillah, setelah 2 jam membentang dan difa' anil khutah, jadi saya berjaya dengan sekali bentang terus dapat tajuk berkenaan dan saya pun tulis dalam bidang berkenaan. Kenapa Zadul Ma'ad ni hebat bagi saya? Kerana Zadul Ma'ad merupakan kitab pertama yang menulis tentang
fiqhul hadis. Fiqhus sirah. Ini bukan saya yang tulis, yang sebut Masa mula-mula saya baca tu saya dah tahu dah. Ini fiqh sirah yang pertama ni. Tapi saya tak berani nak dakwa lagi. Sehinggalah saya jumpa ada seorang ulama daripada Maghribi. Kalau tak silap saya Maghribi. Nama dia Syekh Faruq Hamadah. Seorang ulama hadis juga. Dia juga orang yang mengatakan Ibn Qayyim adalah orang pertama yang membuka lembaran baru dalam sirah, bukan hanya sardul qisas, bukan hanya menceritakan kisah ikut kronologi, bahkan dia yastambit al-fawaid wal ibar al-mustafadah min al-qisas al-nabawiyah. Maksudnya dia cuba untuk menarik fawaid dan juga ibrah-ibrah yang boleh diambil. Dan lepas daripada tu ulama ramai lah menulis, sehingga yang terkenal fiqh sirah Ramadan Al-Buti. Muhammad Said Ramadan Al-Buti antara yang terkenal. Tapi dimulakan oleh Imam Ibn Qayyim. Yang keduanya, Ibn Qayyim terkenal sebagai orang yang luas dalam dia punya rujukan. Kita semua tahu rujukan Zadul Ma'ad ni, kitab Zadul Ma'ad ditulis oleh Ibn Qayyim sewaktu dia nak pergi haji, sedang bermusafir. Rujukan tak penuh, rujukan tak banyak, tapi dia punya riwayat dalam tu terlalu banyak riwayat. Memang ada kesilapan, tetapi ia menunjukkan Ibn Qayyim seorang tokoh besar yang riwayat semua dalam kepala dia. Dan kadang-kadang dia bawa sanad pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibn Qayyim ni dari sudut keluasan pandangan dan juga kebebasan berfikir ada kat dia. Dia boleh tak setuju dengan pandangan Imam Ahmad walaupun dia tu Hanbali. Tadi kan kita bincang tentang Umratul Qadha. Walaupun ada riwayat Imam Ahmad mengatakan Umratul Qadha dipanggil Qadha kerana memang Qadha pada tahun sebelumnya. Tapi dia tak ikut. Walaupun dia Hanbali, tapi dia ada keluasan fikiran, dia tidak ta'assub kepada mazhab, dan dia adil dalam menilai. Dia adil dalam menilai, dan juga dia berani mengkritik riwayat-riwayat berdasarkan kepada akal dan fikiran dia. Sebenarnya kalau awak baca saya punya tesis tu, boleh pergi ke UJ, masuk dia punya library, boleh ambil PDF dekat library tu, boleh tengok saya bahas tentang isu bagaimana Ibn Qayyim ni dia ada dia punya neraca sanad dia, neraca nak kritik sanad dan neraca nak kritik matan. Sirah. Dia guna Quran, dia guna hadis yang lain, dia guna akal dan dia guna uruf. Dia guna uruf untuk mengkritik riwayat yang ada di zaman dia yang disandarkan di dalam bab sirah. Wallahu a'lam. Itulah lebih kurang keistimewaan Zadul Ma'ad. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Prof dan kepada saudara Fakhruddin atas bantaran soalan. Okey, menandakan waktu kita pun dah habis. Okey, saya selaku moderator pada hari ini, minta maaflah kepada Prof kalau ada tersalah atau terambil masa, terkurang hak saya sendiri pun, dan juga halalkanlah ilmu yang telah Prof kongsikan untuk kami semua. Doakan yang terbaik untuk kami di sini, insya-Allah semoga boleh menyumbang kepada ummah seperti Prof. Okey, Jangan jadi seperti saya jadi baik daripada saya. InsyaAllah. Jazakallah khairan Prof, insya-Allah. Okey, saya tak nak kata apa dan saya akhiri majlis talk kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa next session kalau ada rezeki lagi. Okey, semoga amalan kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbalallah minna wa minkum. Okey, baik, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih.